dengan perkongsian untuk kita tahu tentang Nike. Ada beberapa hal yang saya tak bercakap sangat tentang fakta Nike, tapi saya akan campurkan untuk saudara memahami spirit Nike yang tak mungkin kita temui spirit company ini daripada orang lain. Nike tak boleh diasingkan daripada 4 nama yang paling besar, iaitu pengasasnya, iaitu Bill Bowman, Phil Wright, kemudian yang merekakan dia punya Swoosh, iaitu Caroline Davidson, dan juga CEO dia yang ada sekarang lah, yang menggantikan Phil Wright, iaitu Paul Parker. So saya akan sentuh mengenai 4 orang ni yang saya anggap sebagai ikonik ataupun think tank ataupun man behind the scene yang menjadikan jenama Nike berkembang dengan begitu besar, terutama apa yang dilakukan oleh Paul Parker selepas 5 tahun dia mengambil alih daripada Phil Wright, dan kemudiannya dalam tempoh 10 tahun Paul Parker berjaya menjadikan syarikat Nike daripada nilai 9 bilion USD kepada 19.6 bilion USD value di pasaran pada tempoh 10 tahun dipimpin oleh Paul Parker. Dan siapa Paul Parker? Tetapi sebelum kita bercakap tentang Paul Parker, kita tak boleh melupakan dua pengasas Nike yang penting, iaitu Phil Wright dan juga Bill Bowman. Kerana inilah dua nama yang kemudiannya kita kena pelajari bagaimana mereka bukan ahli perniagaan. Bowman adalah seorang jurulatih sukan yang sangat ekstrim untuk mendapatkan kasut yang boleh membantu pelari pecut mencapai pecutan yang baik. Kerana ketika beliau menjadi atlet, Bowman menganggap bahawa satu gangguan yang paling besar bagi seorang atlet pada tahun 60-an adalah kerana mereka berlari dengan menggunakan kasut kulit, spike tu, kulit, dan juga menggunakan tapak logam. Jadi beliau menghabiskan masa yang lama di rumahnya untuk menghasilkan kasut bikinan tangan yang beliau anggap bahawa akan membawa evolution dalam sukan pecut. Dan kemudian beliau mencuba satu lagi pasang kasut untuk kasut lompat tinggi. Ini adalah dua kasut pertama yang dieksperimen oleh Bowman, dan pada waktu itu atletnya adalah Phil Wright. Oleh kerana Bowman dan Phil Wright ini adalah dua orang yang mempunyai cita-cita, Bowman ingin menghasilkan kasut yang baik dan Phil Wright ingin memenangi pingat dalam Olimpik. Yang bagusnya juga saudara kena ingat, 3 daripada penting termasuk yang design Swoosh tu, Swoosh iaitu Caroline Davidson, mereka adalah Oregon oriented. Mereka adalah orang Oregon. Berarti kita tak boleh mengatakan Nike ni specifically Amerika, kita boleh mengatakan Nike ni specifically secara detail sebagai made in Oregon. Kerana dia datang daripada semangat Oregon. Pertama, kalau saya cerita pada saudara, waktu tahun 60 ketika Bowman mula mengerjakan kasut secara tangan dengan menggunakan mold sebatang besi dan kemudiannya pembentuk kasut, beliau mengetuk kasut tu dengan di rumahnya saja, iaitu di garaj di bahagian bawah rumahnya. Waktu itu cita-cita dia adalah bukan untuk menjadikan Nike barangan perniagaan, tetapi untuk mendapatkan kasut yang apabila dipakai oleh atlet bimbingan beliau, atlet tersebut akan memenangi emas dalam sukan Olimpik. Tapi pada waktu itu, atlet yang bersama beliau dan percaya pada cita-cita beliau hanyalah Phil Wright, pelari pecut, pelari jarak sederhana di Amerika. Apa yang menarik, ketika Bowman mula menghasilkan kasut, beliau telah dapat satu spike daripada material leather tetapi dengan logam yang lebih ringan. Spike ni dia harap akan dipakai oleh Phil Wright ketika berlumba. Tetapi akhirnya spike ni dipinjam oleh seorang pelari Amerika juga, pelari pecut, pelari 400 meter. Dia pinjam dan tidak pulangkan. Dan pada waktu yang sama, kalau mengikut ceritanya, Phil Wright kata dia tak ambil balik sebab dia rasa macam semua atlet mempunyai aspirasi untuk menang. Maka Wright membiarkan Otis meminjam spike ni, dan Otis lari dalam acara Olimpik tahun 1964 dan memenangi pingat emas. Tetapi pada waktu itu, tak boleh claim dia adalah jenama Nike. Kerana kasut tersebut adalah handmade dan tak berjenama. Ini antara satu gambaran yang saya nak beritahu pada saudara. Satu perniagaan yang dimulakan oleh dua orang yang mempunyai passion, ataupun kita kata obses untuk mencipta kasut yang bolehkan mereka menangi pingat emas untuk Amerika. Berbeza mindset dengan satu syarikat yang dibina oleh sekumpulan orang yang ingin mencipta wang daripada industri sukan. Bagaimana mereka menyara diri mereka ketika mereka membuat eksperimen menghasilkan Nike? Pada tahun 65 mereka menubuhkan satu syarikat iaitu Blue Ribbon Sport. Blue Ribbon Sport juga mempunyai kontroversi dia, kerana Blue Ribbon Sport waktu ditubuhkan, Blue Ribbon Sport mengambil tanggungjawab sebagai pengedar kasut Onitsuka.
Japan. Kasut Onitsuka adalah made in Japan. Kalau saudara bertanya Onitsuka tu apa, Onitsuka tu sekarang ni adalah ASIC. Jadi waktu itu, kerana mereka ingin menyara hidup mereka sebagai pembikin kasut, mereka juga menjadi pengedar kasut. Dan mereka mengedar kasut Onitsuka di Jepun, dan dari wang itulah Bowman dan juga Wright menggunakannya untuk menanggung kos eksperimen mereka menghasilkan kasut sukan. Ini satu hal yang sangat tragik kerana pada waktu itu industri sukan dah besar pada tahun 60-an, tetapi kemungkinan oleh kerana dia hanya seorang jurulatih, oleh kerana Bowman hanya seorang jurulatih dan Wright masih lagi seorang atlet, mereka tidak mendapat dana untuk membangunkan kasut sukan. Jadi mereka bangunkan sendiri di rumah, di garaj milik Bowman. Hinggalah saya katakan tadi, bila Bowman berjaya menghasilkan kasut yang memenangi pingat Olimpik pun, beliau masih belum lagi menerima sebarang bantuan, sebarang dana untuk menghasilkan kasut kasut acara larian ataupun acara trek dan balapan secara skala besar. Okey, bila tahun 65, Bowman dan Wright menubuhkan syarikat Blue Ribbon Sport, dan mereka menjadi pengedar kepada barangan Onitsuka ataupun yang saya sebut sekarang sebagai ASIC. Saya terkejut bila tadi barulah dapat gambar. Gambar bagaimana Blue Ribbon Sport ni berniaga. Rupanya mereka tidak mampu memiliki kedai. Blue Ribbon Sport memulakan perniagaan dengan menjual kasut daripada dalam van Volkswagen. Kalau saudara Google gambar, menggunakan Volkswagen berwarna oranye, Safari. Dan dituliskan dekat situ BRS. Yang saya fikir kata, untuk tahun sekarang, saya bayangkan seperti kita berniaga di car boot sale lah. Berarti kalau kita bayangkan kita ni usahawan yang berniaga di car boot sale daripada pasar ke pasar, pasar ke pasar, kita boleh bayangkan begitulah ketika Blue Ribbon Sport yang diasaskan oleh dua founder Nike ni, iaitu Bowman dan juga Wright. Sekecil itu perniagaannya. Baik. Apa yang menjadikan mereka berjaya adalah setelah tahun 65 hingga tahun 71, Nike ketika dihasilkan dengan idea, dengan nama asalnya adalah Dimension 6. Sebelum dia tukar pada Nike, Bowman dengan Phil Wright bersetuju bahawa kasut bikinan mereka yang nak dihasilkan secara komersial akan dinamakan sebagai Dimension 6. Saudara bayangkanlah ini kalau kita tengok sekarang ni kan, Air Jordan ni, bayangkanlah kita akan mengatakan Dimension 6 Air Jordan, bukan Nike Air Jordan. Kalau kita jumpa Nike yang lain pun, macam ini juga Air Jordan yang baru, ini baru dibawa masuk malam ni. Ini Air Jordan yang termahal, dibawa masuk malam ni. Dan bayangkanlah, sekiranya kemudiannya dia dikenali sebagai Dimension 6 Air Jordan. Rasa macam pelik dia bunyi dia kan. Tapi itulah nama yang pada mulanya menjadi ilham kepada Bowman dan juga Wright untuk mendaftarkan kasut pertama mereka. Apabila mereka nak mendaftarkan Nike, timbul konflik mereka dengan Onitsuka, di mana Onitsuka di Jepun tidak gembira kerana dia telah memberi right kepada Blue Ribbon Sport untuk mengedarkan kasut Onitsuka. Tapi Blue Ribbon Sport pada waktu yang sama juga ingin mengedarkan kasut keluaran sendiri. Ini yang menjadi krisis pada tahun 71 apabila Onitsuka dengan marahnya menamatkan kontrak Nike kerana menganggap Nike memiliki produk sendiri, padahal dalam perjanjian awal pada tahun 65 Nike sepatutnya Blue Ribbon Sport sepatutnya hanya mengedarkan Onitsuka. Berarti pada tahun 71, Onitsuka mengakhiri kontrak dengan Blue Ribbon Sport. Okey, apabila dia menamatkan kontrak dengan Blue Ribbon Sport, value Blue Ribbon Sport dah tak ada apa makna lagi, dan mereka sedang mencari apakah nama baru yang sepatut mereka namakan apabila mereka ingin mengedar kasut mereka, iaitu Dimension 6. Dan apa nama yang mereka patut namakan? Ketika dia berfikir untuk menghasilkan Dimension 6, 40 jam sebelum menghantarkan pada pendaftaran, dia masih lagi mencari nama lain yang lebih sesuai. Saudara tentu bertanya, Nike itu asal daripada nama, walaupun orang sebut Nike, orang sebut apa, tidak. Sebutan betulnya adalah Nike kerana mereka merujuk kepada nama Dewi Yunani ataupun disebut Dewi Cahaya, di mana ketika sebelum berperang, pahlawan-pahlawan Yunani atau pahlawan-pahlawan Roman klasik ni akan meminta restu daripada Dewi Cahaya ataupun Dewi Nike ini untuk turun berperang. Maka saya fikir pada waktu itu, walaupun tidak pernah ada interview eksklusif dengan Wright ataupun Bowman bertanya bagaimana ilham Nike datang, kecuali catatan mengatakan nama tersebut ditemui dalam sebuah buku Yunani lama, Romawi lama ni. Maka akhirnya dipilih Nike sebagai nama dan menggugurkan nama Dimension 6. Nike ditubuhkan pada tahun 71 hingga tahun 76. Itu zaman suka Nike, di mana perniagaan hanya menggunakan van. Mereka pergi daripada tempat ke tempat, tempat ke tempat, tempat ke tempat kerana mereka tidak mampu memiliki kedai.
Nike hanya mampu memiliki kedai pada tahun 76 setelah 5 tahun perniagaan Nike berorientasikan van. Kalau saudara Google dan lihat gambar van tu, saudara akan rasa bahawa 40 tahun kemudian apabila Bowman mati dalam keadaan meninggalkan harta 32.6 bilion ringgit, harta peribadi, bukan harta yang dimiliki dalam syarikat tetapi adalah harta peribadi, bukan harta dalam Nike. Kita akan rasa bahawa orang tua ni memang hebat. Bagaimana daripada tukang kasut yang cuba mencipta kasut sukan daripada garaj rumah dia, dan kemudian mempunyai cita-cita bahawa passion beliau menghasilkan kasut bukanlah untuk menjadi jutawan tetapi untuk menghasilkan atlet born from Oregon. Dia nak menghasilkan atlet anak Oregon yang membawa pilang pingat emas dengan menggunakan spike dia. Jadi pada tahun 76 bila Nike dah mula berniaga dan mula mendapat kedai, dia berkembang. Hinggalah pada tahun 71 pada tahun 71 apabila mereka nak pergi kepada Dimension 6 dan dia mendapat ilham untuk bertukar pada Nike, mereka mula mencari satu logo yang sekarang ni saudara sebut SWOS ni. Dan untuk SWOS ni lah dia tak duit. Rupanya bila saya baca, dia bukan bayar $50. Modal dia bayar untuk pereka bentuk SWOS ni hanyalah $30. Iaitu dia berjumpa dengan seorang pelajar di Portland University di Oregon, dan pelajar tersebut seorang wanita bernama Carolyn Davidson. Jadi dia bayar hanya $30 untuk Carolyn Davidson buat benda ni. Dengan ini adalah evolution yang ke-6. Logo Nike telah melalui 5 evolution sebelum ni. Daripada Nike bertukar Nike hinggalah Nike establish, barulah dia keluar SWOS tanpa lagi tulisan Nike. Kerana logo SWOS ni telah dikenali seluruh dunia sebagai milik Nike. Jadi dia hanya bayar $30. $30 adalah RM120 sekarang, tapi pada waktu itu hanyalah 2.5. Gandaan kepada ringgit hanyalah 2.5. Berarti dia hanya membayar kepada Carolyn Davidson RM75 untuk design benda ni. Seorang pelajar universiti yang design benda ni hanya dibayar RM75. Kalaulah kita sekarang, saudara nak memulakan perniagaan, saudara akan pergi pada konsultan yang memang tahu tentang branding, yang terror tentang design. Saudara akan bagi tahu nama company saudara, apa yang saya nak design, mereka akan design lah. Kalau company saudara ni nama dia sempena nama saudara apa Abu Bakar Ahmad, dia akan buat ABA, kemudian design dengan macam-macam bentuk. Tetapi pada waktu itu, bagi sebuah syarikat yang sedang memulakan perniagaan, dia tak pergi pada konsultan, dia tak jumpa designer. Dia jumpa hanya student saja. Dan dia bayar, saya kata tadi, $30. Kalau tolak dengan 2.5 pada waktu itu nilai mata wang, RM75 yang dibayar kepada Carolyn Davidson. Dan Carolyn Davidson masih hidup sekarang, berusia 77 tahun. Beliau menubuhkan yayasan setelah meninggalkan Nike. Lepas tu bila dia design untuk Nike, beliau diambil bekerja dengan Nike dan beliau pencen, dan beliau menubuhkan yayasan beliau sendiri, iaitu yayasan yang membuat scouting untuk mencari atlet-atlet muda di Oregon. Mereka kekal menjadi orang yang berbakti kepada Oregon. Saya tak pasti kalau saudara mungkin tinggal di US, mungkin orang Oregon mempunyai semangat Oregon yang sangat kuat. Sebab satu, saya kata tadi, partner, ketiga-tiga partner tu adalah orang Oregon. Yang kemudiannya pula apabila mereka pencen, mereka pulang dan mereka tinggal di Oregon. Kemudian pada tahun 1984, Nike berkembang. Ada nombor tak? Okey, bila Nike berkembang, pada tahun 1984, Nike masih tidak mempunyai wang untuk mendapatkan atlet untuk dijadikan model. Berarti syarikatnya masih lagi kecil. Ini saya cerita 2 tahun sebelum Nike listed, because Nike listed 1986. Berarti pada tahun sebelum 1986, untuk mendapatkan model ni, cerita dia sangat menarik. Mereka pergi berjumpa dengan Michael Jordan. Sebab itu kenapa malam saya tunjuk kasut Michael Jordan, dan kenapa Michael Jordan satu-satunya atlet yang ditanda tangani kontrak dia bukan sebagai model tetapi sebagai pemilik model. Berarti macam saya kata dulu, walaupun mereka juga menandatangani kontrak dengan pembayar atlet yang kedua paling mahal, iaitu James LeBron, dia hanya menerima $32 juta USD dalam kontrak dia tapi tidak memiliki kasut James LeBron. Begitu juga dengan pemain golf yang terkenal Tiger Woods, walaupun dia menandatangani kontrak dengan Nike tetapi tak ada Nike Tiger Woods. Tiger Woods hanya dibayar wang untuk menjadi model. Begitulah juga Cristiano Ronaldo yang keempat, iaitu penerima kontrak yang keempat tertinggi dalam Nike dengan $22 juta USD, tetapi kita tak jumpa Nike Cristiano Ronaldo. Jadi Nike ni hanya diberi, kenapa Air Jordan ni menjadi sangat bernilai? Dia ada sentimental value.
Kerana pertama, ketika dia menandatangani kontrak ni, dia hanya rookie. Rookie ni kita sebut dalam istilah mudah adalah pemain pelatih. Dia hanyalah pemain pelatih bola keranjang. Belum lagi menjadi bintang bola keranjang. Okey. Bila dia sign dengan Air Jordan, waktu itu dalam pandangan Bowman mudah. Aku tanda tangan seorang atlet muda yang berusia belasan tahun, yang belum ada demand wang, yang menerima sikit wang pun dia dah kira okey. Kerana dia belum lagi menjadi bintang. Tetapi dalam pandangan Bowman, kalau anda ingin menandatangani seorang bintang yang akan menjadi sebahagian daripada jenama anda, biarlah bintang itu berlama dalam industri. Jadi kerana dia sign seorang rookie, dia tahu seorang rookie akan bermain selama 20 tahun. Maka dia sign dengan Michael Jordan, dan akhirnya Michael Jordan satu-satunya ahli sukan di dunia ini yang mempunyai model di dalam Nike, dan model Air Jordan lah yang paling mahal. Itu malam ni kita ada 3 model Air Jordan, dan saya bagi tahu pada saudara, harganya memanglah harga Air Jordan. Dia bukan macam Nike yang lain yang dijual dengan harga yang raban. Tapi kalau sebut Air Jordan ni, walaupun datang model macam ni, kita sedang bercakap yang 700 ke atas ni harga. Walaupun begini, kerana dia adalah Air Jordan. Dan kenapa kerana dia Air Jordan adalah kerana dia adalah model Michael Jordan. Kenapa dia adalah model Michael Jordan? Kerana ada cerita yang unik. Dalam kontrak tersebut, NBA tidak membenarkan ahli sukan menggunakan kasut cerah. NBA tidak membenarkan pemain bola keranjang menggunakan kasut yang cerah. Maka wujud satu perjanjian yang mereka buat, di mana Bowman berkata pada Jordan, kami tidak mengeluarkan model kasut gelap. Kerana Jordan punya model yang asal adalah kasut putih. Jadi Jordan kata, aku akan pakai dengan syarat setiap kali aku disaman oleh NBA, Nike yang bayar. Dan dalam perjanjian tu, wang yang dibayar kepada Jordan tu lebih rendah daripada wang denda Jordan. Sebab Jordan bermain satu perlawanan, dia akan disaman 1000 USD pada tahun 1984. Maka 1000 USD itu akan dibayar oleh Nike. Akan dibayar oleh Nike. Dan akhirnya tak pernah siapa pun tahu. Selepas lama barulah historian menulis bahawa terma denda dibayar oleh Nike ada dalam perjanjian tu. Maksudnya dalam perjanjian antara Nike dan dengan Michael Jordan tertera, sekiranya disaman, wang saman kerana aku menggayakan kasut berwarna cerah dalam sukan NBA yang tidak membenarkan kasut cerah ni akan dibayar oleh Nike. Terma tu tak pernah didedahkan. Bererti wujud kesengajaan Jordan memakai kasut cerah ketika NBA tidak membenarkan warna cerah digunakan. Sebab Nike Air Jordan yang awal dikeluarkan adalah berwarna putih. Itu saya fikir sentimental value kenapa Jordan tak dilupakan oleh Bowman dan oleh Phil Wright, dua orang iaitu founder dan juga CEO. Kerana Jordan melalui detik-detik yang unik, masa-masa suka, masa-masa Nike baru membangun dan belum lagi celik. Jadi ini satu yang menarik kenapa sampai sekarang, kalau kita pakai Nike, tak sempurna lah kalau kita kata kita hardcore Nike, kita tidak menyimpan Air Jordan. Saya sebenarnya cerita pada tuan-tuan dan terang, saya langsung tak pernah ada barang Nike. Adalah dulu sepasang dua kasut. Nike tak pernah di hati saya. Cuma hari ini sebab kena cerita Nike, dan selama buat kerja joki ni saya telah membaca begitu banyak artikel, dan saya boleh bagi tahu pada saudara, saya baca banyak artikel corporate ketika saya menjadi wartawan. Tapi saya rasa the most sentimental yang saya baca artikel tentang how human behave, create a success business. Semua yang baik itu ada dalam Nike. Sama ada watak Phil Wright yang kemudiannya menjadi CEO, watak Bill Bowman, founder, juga watak Caroline Davidson yang mereka Swoof ni. Okey? Kerana kalau kita ambil contoh waktu Bowman waktu Wright ingin meletakkan jawatan sebagai CEO dan dia memilih Paul Parker sebagai pengganti. Dia pesan kepada Paul Parker hanya dua benda saja. Bahawa Parker dia kata, keluarkanlah kasut Nike untuk kanak-kanak. Kerana kamu akan mengalami masalah seperti jenama yang lain sekiranya kamu tidak memiliki pasaran daripada golongan kanak-kanak. Pada waktu dulu, tak ada siapa nak keluarkan kasut brand yang begini mahal untuk kegunaan kanak-kanak. Jadi apabila CEO Wright ingin meninggalkan jawatan dia pada 2004 kepada Paul Parker, itu pesan dia. Yang kedua, saudara kena perlu ingat, unik dia, kenapa sekarang kita jumpa Nike begitu banyak model dia untuk wanita. Kerana dia juga adalah kerana bila Paul Parker menerima jawatan CEO, pesan yang diberikan oleh Wright kepada dia, kata, sekiranya kamu ingin berjaya selain daripada kanak-kanak, luaskanlah pasaran kasut sukan kepada wanita, kerana wanita akan menjadi pengguna yang loyal dalam jenama. Itu yang menyebabkan kemudiannya kita menemukan model kasut Nike
untuk kegunaan wanita sangat banyak berbanding daripada Adidas, berbanding Puma, berbanding Reebok dan berbanding yang lain-lain. Kebaikan Nike yang lain, saudara, selepas saja Nike meletup, mereka mendapatkan kembali Caroline Davidson dan memberikan dia royalty 644,000 USD. Berarti kalau kali dengan 4 duit kita sekarang, beliau menerima lebih kurang 3 juta USD sebagai bayaran, 6 kali 4, 24, 6 kali 4 adalah 24, dia menerima lebih kurang dalam dia menerima lebih kurang dalam 2.6 juta dolar USD. Ini adalah satu gambaran betapa Bowman seorang ahli perniagaan yang berasal daripada atlet sukan yang bukan seorang pelantak duit lah. Kalau orang lain dia bayar $30 dan dia tinggalkan, tapi dia mencari kembali Caroline, dia bawa Caroline masuk ke dalam Nike dan dia bayar pampasan, walaupun sebenarnya pemberian $30 untuk membeli Swerve ni adalah pembelian lamsam. Dia bukan kontrak royalty. Tapi beliau membayar royalty walaupun perjanjian mereka adalah lamsam. Bayar $30 aku ambil design kau. Ini antara ciri-ciri yang saya fikir bila kita nak memulakan perniagaan, walaupun ketiga mereka bukan orang Islam, tapi kita kata bahawa banyak deal harus dilakukan dengan kejujuran. Banyak benda kalau kita nak memulakan perniagaan, kita nak perniagaan kita sukses, jangan menipu orang. Kalau kita nak mulakan perniagaan, kita tak ada duit, berunding dengan orang yang tak ada duit, tetapi akhirnya apabila kita berduit, jangan tinggalkan orang yang kita rasa telah membantu kita tetapi tidak dapat membuat duit. Ini antara satu benda yang saya rasa menjadikan kenapa Bowman dan juga Phil Wright sangat dihormati. Okey. Pada 1994, apabila Adidas membeli Reebok, telah berlaku kegelisahan dalam industri sukan. Kerana untuk pertama kali, satu jenama sukan yang besar telah membeli satu jenama sukan besar yang lain. Jadi, oleh kerana apabila American beli Reebok, pemegang-pemegang saham yang berada dalam Nike telah mendesak Nike untuk meluaskan empire perniagaan. Tapi Bowman dengan Phil Wright tak nak buat. Wright especially pada waktu tu menjadi CEO, dia tak nak buat. Dia kata apabila anda mula menelan satu syarikat, anda tidak akan berniaga lagi kerana anda akan hidup dengan menelan syarikat lain. Ini satu benda yang menarik kerana pada waktu itu apabila Adidas membeli Reebok, Wright telah pergi mencari company yang sukar pada waktu itu adalah Umbro. Umbro sedang mengalami krisis yang sangat teruk dan kemudian Wright menawarkan kepada Umbro dalam satu meeting, Umbro, biar kami memikirkan tentang model kerana kami pakar dalam model. Biarlah kami membuat R&D kerana kami adalah orang sukan. Dan kalian adalah orang yang berniaga. Kalian hanya menjadi pembekal barang kepada Nike. Itu adalah satu tawaran yang menyelamatkan Umbro pada waktu itu. Jadi Umbro selepas itu dia hanya mengeluarkan barangan yang ditempa oleh Nike. Model yang telah dibuat, model perniagaan yang telah dicetuskan oleh Phil Wright inilah kemudiannya ditiru oleh Volvo dan Audi, di mana Volvo dan Audi juga bekerjasama dengan menggunakan model perniagaan yang sama seperti mana yang digunakan oleh Nike dan juga oleh Umbro, di mana mereka tidak lagi berebut dalam mengeluarkan enjin, di mana Volvo dengan Audi dalam kereta 4-wheel, teknologi datang daripada Audi, bagi kereta sedan, teknologi datang daripada Volvo. Kemudian mereka berkongsi dengan tanpa perlu membuat R&D yang merugikan wang dalam mengeluarkan jentera yang sama. Model yang sama kemudiannya digunakan oleh Apple dan Samsung, di mana Apple menumpukan kepada desain tetapi tempahan perisian diambil daripada Samsung. Ini saya cerita pada saudara untuk saudara tahu lebih kurang tentang sejarah Nike, di mana bukanlah saja tentang fakta tahun, nama orang yang perlu kita tahu, tetapi kita perlu tahu bahawa Nike diasaskan oleh ahli sukan yang tulen, oleh mereka yang ada aspirasi untuk menjadikan sukan adalah satu nilai yang menggembirakan kepada kehidupan manusia, dan yang paling penting adalah mereka orang yang jujur. Bowman dan Wright adalah orang yang jujur, dan satu benda yang kita belajar, kalau kita orang Muslim, kita berniaga, menipu, memutar belit, saya rasa agak pelik kerana kedua-dua Bowman dan Wright membuktikan bahawa walaupun mereka lahir dalam negara kapitalis Amerika, mereka berjaya menjalankan perniagaan Nike sebagai sebuah syarikat perniagaan yang jujur. Satu lagi yang menarik tentang Nike, bagaimana just do it yang menjadi tagline Nike. Ada dua version, saya dah cerita version yang pertama dulu, cuma baru ni saya baca dapat dua version, tetapi hingga sekarang historian tidak dapat mengesahkan daripada mana-mana orang, walaupun pengasasnya Bowman telah pun meninggal pada 2011, tetapi sampai sekarang mereka tidak mendapat maklumat yang sebenar daripada Wright. Wright masih hidup, berusia 82 tahun sekarang. Bagaimana perkataan just do it? Jadi ada dua version. Pertama, apabila Bill Gilmore dibicarakan di Amerika sebagai pembunuh bersiri pada tahun 88,
Bill Gilmore ni bila naik mahkamah, setiap kali berjumpa dengan hakim, dia mengaku salah dan dia kata gantunglah dia. Let's do it. Perkataan itu telah menjadi viral lah pada waktu itu, di mana surat khabar, media dan TV sentiasa melaporkan statement Bill Gilmore dengan mengatakan let's do it. Tetapi version yang sama kemudiannya berlaku dalam bilik meeting Nike. Di mana setiap kali mereka berdebat di dalam bilik meeting Nike dan mereka menemui jalan buntu, mereka akan berkata, you are Nike man, just do it. You are Nike man, just do it. Dan akhirnya apabila mereka mencari tagline itu adalah tagline yang telah diucapkan bertahun-tahun dalam bilik Nike. Dan akhirnya 1988, Nike menemui tagline mereka, iaitu Nike just do it, dan tagline itu kekal sampai sekarang. Nike adalah antara satu company yang tidak menukar tagline-nya. Sebelum tu Nike dia tak ada tagline. Dia Nike dan logo. Just do it muncul pada tahun 1988 dan dia kekal. Hinggalah hari ini kalau sebut Nike, tagline-nya just do it. Dan kita tak tahu sama ada just do it tu diambil daripada let's do it Bill Gilmore, di mana 90% version percaya bahawa kata-kata Bill Gilmore yang mempengaruhi mereka untuk menggunakan perkataan let's do it. 10% lagi mengatakan kerana perkataan you are Nike man, just do it. You are Nike man, just do it. Jadi itulah version